Abah tak pernah kata yang dia sayangkan saya. Lagipun kita ni macam minyak dengan air. Minta maaf lah Kak. So sorry for our children. Tak boleh bertentang mata langsung. Okay. Today we'll be doing vaccination. Vaccination will make you feel worried. You will also Saya cuma pentingkan bersukaria dengan kawan-kawan saja. Degil. Abah selalu kata saya ni memang degil. Musa! Sini! Musa! Musa! Apa khabar semua? Pemerintah menawarkan vaksinasi kepada semua penduduk Singapura untuk menentang COVID. Abah, ada baiknya kalau Abah jangan ponting. Tapi pada hari itu, barulah saya mula faham. Ada cara lain untuk meluahkan kata, Abah sayang kamu. Musa mesti tahu apa yang penting dalam hidup. Abah tak selalu ada untuk akak Musa. Faham? Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat nona jauh. Tanya soalan. Sebelum tu boleh cikgu ceritakan sedikit latar belakang cikgu. Okey, latar belakang lah. Okey, Assalamualaikum. Jadi nama Cikgu Sofia binti Osman. Mengajar di SMK Muka. Background ijazah sajadah muda, counselling dengan kepujian. Jadi berkhidmat di SMK Muka among 5 years. 5 years bermula dengan interim dan sekarang mengajar di SMK Muka dalam pendidikan moral. Jadi dalam 5 tahun itu sebenarnya kalau seorang konselor ni dia boleh atas budi bicara pihak sekolah lah, sama ada untuk menjadi konselor ataupun mengajar dalam sekolah itu, kerana sekarang memang kekurangan guru lah. Jadi belajar di Universiti Tun Abdul Razak dalam bidang konseling dan berumur 34 tahun lah. Okey, ada soalan lagi? Selain daripada SMK Muka, memang SMK Muka je lah yang belajar. Selepas grad, maksudnya interim memang posting di SMK Muka dan terus mengajar di situ lah dalam 5 years ni lah. Maksudnya sekarang memang dah lantikkan tetap untuk pendidikan tu lah. Okey. Okey, sebenarnya saya akan sambung dengan soalan yang sebenarnya. Biasanya dekat sekolah ni terdapat banyak isu-isu masalah disiplin kan. Ada isu-isu masalah disiplin yang biasa cikgu tangani. Apakah isu-isu yang biasa cikgu tangani? Okey, selalunya kalau sebelum memang cikgu jadi konselor jugalah, walaupun praktikal kan. Praktikal di SMK Pelita Jaya, selalu isu sekarang adalah isu berkaitan dengan pelajar ponteng dan juga rokok. Paling yang teratas adalah sekarang adalah berkaitan dengan rokok lah.
Jadi bila rokok melibatkan pelajar asrama dan juga harian lah. Selalunya kalau isu rokok ini pelajar selalunya bawa daripada luar, pelajar harian, dan melibatkan pelajar asrama juga. Jadi apabila mereka tertangkap merokok itu, mereka akan dibawa oleh pihak disiplin pergi ke pihak kaunselor untuk settlekan masalah rokok tu lah. Memang rokok itu adalah memang tertinggi sekali dalam sekolah lah. Okey, saya nak tambah sedikit cikgu, yang berkaitan dengan isu ponteng ni. Kalau macam sebelum ni, kami pernah juga tanya yang cikgu kaunseling dekat sekolah lain, macam yang ponteng ni kan macam dia ada musim belajar di ponteng. Contoh kalau macam dekat satu sekolah hari tu kami tanya, dia cakap masa hari perayaan macam tu memang isu ponteng ni meningkat sebab pelajar-pelajar ni bekerja. Jadi kalau dekat sekolah cikgu ada tak yang macam lebih spesifik, macam ada musim di ponteng dan sebab ponteng, punca-punca dia ponteng. Okey, kalau dekat sekolah kami, ponteng selalunya melibatkan, dia tak bermusim. Selalunya daripada keluarga yang kurang mampu. Bila kurang mampu, tak dapat hantar anak pergi sekolah, masalah transport dengan masalah mak bapak. Selalunya bila masalah mak bapak tu penceraian, anak dia terkesan dan melibatkan masalah ponteng tu di sekolah sebenarnya. Selalunya punca-punca tu selalu daripada keluarga yang kurang mampu lah. Memang dari segi macam jauh kan. Kalau mereka tak dapat asrama, bila jauh dari sekolah, memang akan berlaku masalah ponteng tu dekat sekolah. Selalunya tak dapat bayar transport dia, van. Kalau yang dekat tu memang boleh jalan kaki lah. Satu lagi, apabila pelajar ini ponteng, kebanyakan bila keluarga tak mampu, mereka bekerja. Mereka akan berfikir macam ni, okey, tak apalah, pelajaran bukannya penting sangat, bagus kita bekerja. Apakah langkah yang pihak sekolah ambil sekiranya masalah itu sebaiknya jika laku pelajar? Okey, langkah pihak sekolah lakukan, okey, kalau dari bawah mereka dah buat kes benda tu, guru tingkatan tak dapat tangani, guru disiplin tak dapat tangani, sebelum dia pergi kaunselor, dia pergi guru disiplin dulu. Guru disiplin tak dapat tangani, pergi kaunselor. Bila kaunselor dah settle, dia akan pergi nak cakap surat amaran, bukan, dia macam kita pergi sesi kaunseling dengan budak tu. Bila dah sesi kaunseling, kaunselor akan pantau macam mana keadaan budak ni. Sebab kaunseling dia tak bantu, dia membimbing budak itu untuk settle masalah itu. Dia yang buat keputusan, bukan kaunselor yang buat keputusan. Kalau memang dah tak dapat itu, jadi pihak sekolah akan berbincanglah dengan ibu bapa apa jalan untuk settlekan anak dia. Sebab memang ada sesi akan dilampirkan kepada pihak sekolah berkaitan dengan pelajar itu. Daripada pihak sekolah kan, selain itu apakah tindakan cikgu untuk tangani isu masalah disiplin dalam kalangan pelajar, isu masalah yang ni lah? Okey, kalau pihak cikgu tangani masalah disiplin tu dengan bawa ke sesi kaunseling lah. Sebab pelajar sekarang ni memang kita tak boleh, memang masalah disiplin dia meningkat. Kita panggil sesi kaunseling pun kalau jenis yang dapat fahami, insaf lah maksudnya. Dia tak akan sesi pertama je, dia ada 3 sesi. Kalau ada settle sesi tu, dia sendiri berfikir apa kesan buruk dan apa kesan baik masalah yang dia hadapi. Kalau dia tak dapat fikir, sebab kita kaunselor ni, kita bimbing, kita bimbing, bukan bantu dia. Bukan kita, okey, bila kamu masalah rokok kan, okey,
cikgu nak kamu fikir apa kebaikan dan apa keburukan kepada diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu. Kita suruh dia berfikir, bukan kita yang berfikir. Kalau kita berfikir, itu bukan kaunselor nama dia. Bila kaunselor berfikir, bermaksud apabila klien membuat sesuatu itu berdasarkan pendapat kaunselor itu, dia kalau ada sesuatu terjadi kepada klien itu, dia akan salahkan kaunselor. Jadi dalam sesi kaunseling, dia tak akan membantu tetapi membimbing budak itu membuat keputusan dia sendirilah tanpa kita yang membuat keputusan. Orang panggil aku Yin. Aku dari Selangor. Umur aku sekarang 14 tahun. Aku selalu terlibat dengan masalah disiplin. Contoh dia, aku suka ponteng kelas, aku malas belajar, aku suka bully, aku suka minta duit budak. Sebab apa? Sebab aku suka main dekat cyber cafe, aku suka main game. Bila aku tak ada duit, aku bully budak, aku minta duit. Cikgu dah mula perasan aku suka ponteng, suka bully, duit, suka minta duit budak, semua ada budak report. Lepas tu cikgu tangkap aku waktu aku tengah main kat CC, waktu tu aku main game. Cikgu ambil aku, bawa pergi bilik disiplin. Cikgu bagi aku tindakan macam gantung sekolah, macam tu lah. Lepas aku kena tindakan tu, ayah aku pun tahu semua hal aku. Diorang pun bagi aku semangat supaya diri aku tu berubah. Sejak pada tu aku dah tak ponteng, aku kawan dengan budak-budak yang selalu pergi sekolah. Mak aku pun kata kalau aku nak dapat hadiah sesuatu benda, dia suruh aku belajar rajin-rajin, belajar buat exam baik-baik cemerlang. Alhamdulillah sekarang aku dah berubah, dah tak ponteng, dah tak minta duit ke orang. Aku pun dah jarang pergi CC sebab mak aku belikan aku komputer, internet kat rumah. Aku boleh main kat rumah aja. Setakat ni tu je lah. Saya nak buat pesanan supaya janganlah ponteng sekolah dan bully kawan-kawan. Terima kasih.